Kita mulakan dahulu kelas kita dengan bacaan doa dah. Okey, baik, cikgu akan teruskan kelas hari ini dengan subtopik yang ketiga iaitu multiplication of vector. Jadinya at the end of this lesson, you guys should be able to state, okay. So kita punya learning outcome senang sahaja. State tu maknanya kita nyatakan sahaja. Okay, state the physical meaning of dot scalar product. So kalau ikutkan state, kita state je lah kan. So dot scalar product, apa maksud dot scalar product? Okay, kalau awak nampak kat sini dalam petak purple ni, dia kata dot scalar product adalah vektor A dot vektor B. Okay. So vektor A dot ni titik lah. Okay. Dot vektor B. Okay. So vektor A dot vektor B adalah scalar product. Jadi physical meaning dia apa? Physical meaning dia adalah magnitude of vektor A didarabkan dengan komponen B yang selari dengan vektor tersebut. Okey. Kenapa A dot B? Okey, kenapa A dot B dia jadi A B cos theta? B cos theta tu apa? B cos theta tu adalah B cos theta tu adalah komponen B yang selari dengan vektor A. So maksudnya magnitude A dot B adalah magnitude vektor A didarabkan magnitude vektor A darab dengan komponen B, komponen vektor B lah yang selari ataupun bahasa Inggeris dia yang parallel. Okay, parallel to vector A. Okay. So, yang saya starkan tu maksud dia lah kalau nak faham apa benda tu kan. Ataupun dia sama juga maksud dengan komponen B didarab, komponen pula. Magnitude of vector B didarabkan dengan komponen A yang selari dengan vector B. Okay. Kalau dari segi gambar rajah, contohnya kan, kita ada vektor A, dan vektor B. Okay, contohlah kita ada vektor A dan vektor B. Jadi ada angle lah antara mereka ni. Okay, theta tu adalah angle di antara vektor A dan vektor B. Dia bukan angle kat luar-luar ni. Sini pun ada angle juga, tapi dia bukan angle di tempat lain. Dia adalah angle di antara vektor tersebut. Okay. So sekarang ni dari segi gambar rajah lah kalau nak faham macam mana kita boleh katakan A dot B tu vektor scalar product tu. Okay. Katalah kita nak pilih A B cos theta. Okay, kat mana B cos theta tu duduk? Okay, so maksud B cos theta tu, B cos theta adalah komponen yang selari dengan vektor A. So dekat mana komponen B yang selari dengan vektor A? So hilang, shape gerak je macam ni, mana tu hilang. Okay, so mula-mula caranya kita lukis dari putus-putus yang 90 darjah dengan A. Okay. So kita akan dapat kat sini lah vektor B tu. Panjang pula. Okay, kat sini. Dekat gaya putus-putus. So ni adalah vektor B lah. Bukan vektor B. Komponen B
yang selari dengan A. Okay, so tengok dia sama dengan gambar ni. Cuma yang ni B dia tu pendek sikit kan. Saya lukis B panjang tadi. Ni. Okay, so dia sama dengan gambar rajah ni. Figure 1.4B. Okay, so dekat mana B cos theta tu? So B cos theta tu mula lukis garis. Putus ni mestilah 90 darjah dengan vektor yang kita nak darabkan tu lah. So B cos theta tu dekat mana? Dekat daripada origin ni sehinggalah ke garis putus-putus tu. So di situlah B cos theta. So darabkan magnitude A ni dengan B cos theta akan dapat nilai A dot B. Sama juga kalau kita nak darabkan B dengan A cos theta. So A cos theta tu dekat mana? Kita buat dulu garis putus-putus ni. Kita buat dulu garis putus-putus ni. 90 darjah dengan vektor B. So kita lukislah A cos theta tu daripada origin sehingga ke garis putus-putus. Di situlah nilai A cos theta. So darabkan magnitude B dengan A cos theta baru kita akan dapat nilai A dot B. Tapi tu jangan risau, tu konsep sahajalah. Okay, kita punya learning outcome adalah yang atas ni je sebenarnya ni. Okay, state. Okay, state tu nyatakan. Okay, nyatakan A dot B tu apa. So nyatakan je lah A dot B tu adalah AB cos theta. Theta tu apa? Theta tu adalah angle antara vektor A dan vektor B. Okay, jangan ambil angle kat tempat lain Okay, so dalam ni dalam kotak biru ni dah buat besar-besar dah. Okay, awak just tahu A dot B tu apa? A dot B means AB cos theta or BA cos theta. Okay, so di sini dia kata skala produk A dot B tu resulting in skala kuantiti. Skala kuantiti tu apa? Kuantiti yang hanya mempunyai magnitude sahaja kan. Hari tu kita belajar kalau vektor dia ada magnitude and direction. Kalau skala kuantiti ada magnitude sahajalah, dia tak ada arah. Lepas tu kan tadi kalau A dot B kan dia ada cos theta kan, ada theta. A, B, cos theta. So theta ni angle antara AB ni dia kata kalau theta tu between 0 hingga 90 nanti kita punya jawapan akan jadi positif. Kalau between 90 dengan 180 kita akan dapat jawapan negatif. Kalau theta tu 90 kita akan dapat jawapan kosong, zero. Okay, means kalau soalan tanya berapakah nilai theta untuk kita dapatkan jawapan minimum. Okay, so automatic lah theta kita mesti 90. Sebab cuba tekan kalkulator, cos 90 awak akan dapat kosong tau. Cos 90 awak akan dapat kosong. Okay, jadi kalau soalan tanya berapa nilai theta, kalau kita nak dapatkan nilai A dot B tu minimum. So theta mesti 90 baru dapat nilai minimum iaitu kosong. Okay, tukar pula soalan. Macam mana kalau kita nak dapat A dot B nilai dia maksimum? So theta kena berapa? Theta kena kosong lah sebab cos kosong. Kalau theta, cos kosong ni maksimum tau. Cos kosong sama dengan 1. So kalau cos kosong sama dengan 1, nanti kita akan dapat nilai maksimum lah, which is AB. So ni maksimum. Kalau cos kosong maksimum, kalau cos 90 dapat jawapan kosong. So ni minimum lah. Okay. Okay, saya ulang. Kalau theta 90 dapat minimum jawapan. Kalau theta kosong dapat maksimum jawapan dia. Okay, so di bawah ni adalah example skala produk untuk yang sebenarnya lah kan work done. So work done adalah vektor force, vektor F dot vektor S, displacement. Force dot displacement sama juga dengan maksud Fs cos theta ataupun Sf cos theta.
Okay, sama macam tadi lah. Okay. Lepas tu settle dot product cross pula. So cross sama juga kita punya learning outcome hanyalah state, nyatakan physical meaning. So awak kena tahulah nyatakan yang ni lah. Okay. So kalau awak perasan dia lain sikit cross product. Cara tulis dia ada modulus. So modulus A cross B, A ni vektor lah, vektor A cross vektor B bersamaan juga dengan A, B. Dia bukan cos, dia sin. Tadi cos kan, ni sin. Apa maksud B sin theta dengan ataupun A sin theta ni? Okay, kalau tadi komponen komponen B yang selari kan dengan vektor A baru dapat dot product. Kalau yang ni sin theta ni adalah komponen B yang perpendicular. Okay, so ni adalah magnitude of A, magnitude of vektor A, okay, darab dengan komponen. Ni konsep je lah. Awak hanya kena tahu yang ni je sebenarnya. Ni je saya nak faham. Komponen B, Allah Akbar. Komponen B yang perpendicular. Perpendicular ni berserenjang. Okay, 90 darjah. Tadi selari. Parallel. Perpendicular tu vektor A. Okay. So B sin theta tu apa? B sin theta tu adalah komponen B yang perpendicular tu vektor A. Okay, sama juga A sin theta. Kalau kita pilih B A sin theta, A sin theta tu adalah komponen A yang perpendicular dengan vektor B. Okay, so dia kata kat sini angle theta from 0 to 180 kita akan dapat nilai positif. Vector product resulting in vector quantity. Vector product resulting in vector quantity. Dot product resulting in scalar quantity. Okay, maksudnya kalau vector product atau cross product ni kita akan dapat magnitude and direction lah. Okay. Okay, so ni konsep juga untuk pengetahuan tambahan lah. Okay, so dia kata tadi A cross B akan jadi B sin theta. Kat mana B sin theta tu? Tengok yang ni lah. Okay, kalau A cross B, kita nak darabkan A dengan B sin theta. So B sin theta tu mestilah berserenjang ataupun yang dia dah lukis 90 darjah dengan vektor A. Ataupun kita boleh juga A sin theta, B darab dengan A sin theta. So kita kena lukis A sin theta tu berserenjang dengan vektor B. So kita akan dapatlah dalam bentuk lukisan. Okay. Tapi yang pentingnya awak kena tahu nyatakan A cross B tu adalah yang dalam kotak biru ni. Okay. Modulus A cross B is equal to AB sin theta or BA sin theta. Theta tu masih angle antara vektor A dan vektor B. Jangan ambil angle kat tempat lain Okay. Lepas tu ni dia tak ada apa sangat, dia nak beritahu A cross B akan menghasilkan vektor A cross vektor B akan menghasilkan vektor C. Okay. So vektor C tu dia ada arah lah dan kita pakai right hand grid rule. Kalau nak dapat C positif, tam ke atas. Kalau C negatif, tam ke bawah lah. Okay. Okay, ni pun tak ada apa. Ni hanyalah example. Macam tadi example untuk dot product adalah work done. Kalau ni example untuk cross product adalah talk. Okay, actually tajuk talk lambat lagi nak belajar dan topik 8 macam tu. Tapi ni hanyalah contoh. So talk adalah radius cross force. Vector radius cross vector force. So dia akan masukkan RF sin theta ataupun FR sin theta, mana-mana pun boleh lah. Okay, so kita tengok. Ni lah tak nampak. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, tengok contoh soalan. Ni adalah soalan tutorial nombor 10.
Okay, so kita tengok vektor, dia bagi kita gambar rajah 1.4. Vektor A and B are placed at point O. The magnitude of both vector are A 5.6 Newton, B 2 meter. So A ni 5.6 Newton, B ni 2 meter. Okey. Kalau awak tajam atau awak, so awak tengoklah kan unit untuk A tu Newton. Newton force lah kan. B unit dia meter. Unit meter adalah untuk displacement. Jadi vektor yang dibagi adalah force dot displacement. So work done lah ni sebenarnya soalan ni kan. So F dot S is Fs cos theta tadi kita belajar kan. So tak apa, yang tu tak ada apa saja je lah. Okay, 10A soalan dia calculate the dot product of the two vector. Okay, so dot product tadi kita belajar A dot B sama juga dengan A B cos theta. Okay, tapi sekarang ni vektor kita adalah vektor, kita boleh namakan lah vektor F lah. Sebab kita dah tahu unit dia Newton. Yang ni vektor S lah. Sebab apa? Unit dia meter. Jadi kita tukarlah vektor A tu jadi vektor F dot vektor S. Jadi F S F S cos theta. Okey. So hanya letak sahaja nilai F. Nilai F tu berapa? Ambil je 5.6. Nilai S berapa? 2. Nilai theta berapa? Nilai theta jangan ambil 25 dengan 19. Sebab apa tadi kita belajar? Theta adalah angle antara F dengan S kan? So maksudnya theta tu kat sini. So berapa theta kita? So nak dapatkan theta 180, tolaklah dengan 25, tolak dengan 19. Kita akan dapat theta yang betul. Okey, tekan kalkulator. So kita dapat cos answer darab 5.6 darab 2. So kita akan dapat negatif jawapan kita, 8.06. Unit apa? Unit, kita tengoklah unit force tadi N, unit S tadi M. So unit akhir kita mestilah Newton meter. Jangan tinggal unit. Kerana kalau tinggal unit, jawapan akhir awak tiada markah lah. So rugi 1 markah. Okay, so itulah jawapan kita. Senang je kan? So multiplication of vector, as long as awak tahu A dot B tu apa, awak hanya gantikan sahaja nilai A tu apa, B tu apa, theta tu apa. So hanya gantikan sahaja nilai dan awak akan betul lah. Okay. Kemudian nombor 2. At what angle between the two vector will the dot product be at maximum? Ni yang saya kata tadi. Angle berapa dot product tu maksimum. Angle berapa dot product tu minimum. So tadi kita belajar kan, kalau cos 90, tekan kalkulator awak dapat kosong kan. Kalau cos kosong, awak akan dapat 1. Cuba awak masukkan nilai. F, vektor F dot vektor S sama juga dengan F S cos theta. Gantikan F S cos kosong, kita akan dapat cos kosong ni 1. Jadi jawapan kita adalah maksimum lah, which is Fs. Kalau kita letak angle kita 90, nanti sekali jawapan akhir akan dapat kosong. Jadi jawapannya theta mestilah, oleh itu theta kita mestilah equals to kosong. Barulah dapat maksimum. Okay. Nombor C tu saya tak akan bincang sebab dia adalah leraian vektor, resolving vektor yang awak dah buat nombor 5 sampai 9 tu kan. So dia benda yang sama. Okay. So sampai sini sahaja kita punya kuliah. Saya nak lepas awak tutup laptop, terus buat soalan kuis yang saya dah bekalkan dalam Google Classroom. Okay. Lepas tu hantar by the time pukul 9. Okay, dalam masa setengah jam buat soalan kuis tu. Lepas tu terus submit pukul 9.
Okay. Okay, thank you class. Thank you, Ma'am.